Jadikanlah juga Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan sebagai ikutan kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia kemurahan dan kemuliaan kedua, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkan kami dari azab neraka dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat kami dan martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, wahai Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan dan ihsan. Ya Allah, kasihinilah kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya dan hidayah kami. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Ajarkan kami, ya Allah, tentang isi Al-Quran. Kurniakan kami kelapangan untuk membaca Al-Quran pada setiap waktu, siang dan malam. Semoga kami mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita mendapat keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin hadirat sekalian, seterusnya majlis mempersilakan yang berusaha Encik Osman selaku guru penolong kanan kurikulum untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Persilakan. Boleh ke Encik Osman? Tak boleh, kita teruskan saja. Cik Syahin ada? Ada? Ada tu nampak. Okay, selamat datang Cik Syahin. Saya nafas dulu 2 minit. Okay. Cik Syah, sedia? Okay. Okey, dipersilakan. Terima kasih. Untuk memberi sedikit ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada Ustazah Siti Mariam selaku pimpinan majlis kita pada pagi ini. Yang berusaha, tadi saya nampak Cik Osman nampak macam ada tadi PQRS. Oh mana dia? Oh tak muncul lah. Mungkin lain tak apa cantik dekat. Ada tu Cik Osman ada tu. Okey. Okey, yang dihormati rakan sejawat saya Cik Osman, seterusnya kepada Ustaz pada barisan jawatan kuasa panitia pendidikan Islam yang diketuai oleh Ustazah Naziah. Ustazah Naziah ini program panitia. Itu juga kepada Muallim Hazar kita yang akan jadi watak utama dalam kita punya program pada pagi ini. Khususnya kepada barisan guru-guru yang saya nampak, guru-guru yang ada Ustazah Hasidah, ada Cik Hilyati, ada Intan, ada Sahak, ada Khairul Bariah ada kan, Nazri ada, ramai ada tu yang saya nampak. Ada Khairul Nisa, ada Ustazah Nur Asyah ada, Ustazah semua ada Ustazah semua ada, kemudian barisan guru-guru pun kebanyakannya ada Wan Fazatul, ada Zulaili, ada ramai ada tu yang minta maaf apa yang saya tak dapat sebut. Begitu juga di kalangan murid-murid saya pun saya nampak ada ramai juga. Sebab saya lihatkan sekarang ni ada 66 penyertaan. Alhamdulillah, walaupun orang kata pertama kali kita buat, nampaknya ramai yang dapat mengikuti. Dan saya berharap program-program ini sentiasa diteruskan, khususnya kepada panitia-panitia yang lain. Khususnya dalam ni saya nampak ada barisan-barisan ketua panitia. Bolehlah dibuat program-program sebegini rupa yang mana memang telah dipinta oleh pihak kementerian, pihak PPD supaya agar kita memanfaatkan waktu MCO ini untuk selain kita
berada di rumah, kita juga sekarang ni kita perlu work from house, iaitu kita bekerja dari rumah. Jadi apabila bekerja dari rumah, kita kena memperlihatkan hasil ataupun bahan kerja kita. Ya? Jadi ini perlu bagi supaya mata masyarakat di luar tidak menyebut yang negatif tentang apa yang kita buatlah. Khususnya saya tak sama sebutlah apa-apa benda yang negatif, tapi banyak yang negatif yang disebut oleh mereka. Mereka tak nampak apa kerja yang kita buat. Sebenarnya kita sentiasa mengingati murid-murid kita. Ada yang sentiasa teringat anak murid kita kan. Intan nangis dia. Sentiasa bagi kerja. Saya sentiasa pantau dalam grup grup kita punya GC tahniah kepada guru-guru yang sentiasa memberi kerja kepada murid. Cuma yang menyedihkan apabila kita lihat dari segi respon, dari segi ini memang kurang. Tak apa. Sebab ini perkara baru. Sebab saya nampak inilah positifnya MCO kita ataupun pandemik COVID ni kepada kita, di mana kalau selama ini kita nak membudayakan Google Classroom memang susah, tapi disebabkan ini kita mula. Dari segi peringkat saya lihat memang semua kelas dah ada Google Classroom, tetapi mungkin di kalangan anak-anak kita ibu bapa mungkin kita tak dapat nak bantulah, sebab mungkin dari segi infra, dari segi kekuatan yang mereka tak ada. Tetapi kalau dari segi gurunya, dari segi kaki tangannya, alhamdulillah. Kita juga kalau kita lihat dari segi kementerian memang tak lupa kepada kita. Kita tak lama lagi insya-Allah raya pun masih ada lagi, walaupun baru ni bantuan prihatin nasional kita dapat 500. Ni kita dapat 500 lagi. Saya mengharapkan ini menjadi motivasi kepada tuan-tuan. Saya faham bahawa tuan-tuan tidak mengharapkan itu, tetapi alhamdulillah kita bersyukur dalam bulan Ramadan yang mulia ni kita masih dapat. Jadi segala apa penghargaan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga apa yang ada, kita marilah kita sama-sama bersyukur. Dan saya rasa saya tak mau memanjangkan saya punya ucapan, itu saja. Dan saya sekali lagi ucap berbanyak-banyak terima kasih kepada Muallim Hazar di atas kesediaan beliau buat talk show pada hari ini, dan marilah kita sama-sama manfaatkan program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat berpuasa. Terima kasih. Ini saya serah semula kepada Ustaz Siti Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi Encik Syak. Baik, majlis diteruskan lagi. Sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Muhammad hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Muhammad ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masehi. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Bila disebut bahawa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Muhammad, maka ianya memberi makna terlalu besar kepada umat Islam, terutamanya yang serius memikirkan rahsia Al-Quran. Jadi untuk kita dengar lebih lanjut berkenaan dengan peristiwa nuzul Al-Quran ini, marilah kita sama-sama mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Hazaruddin. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengerusi majlis Ustazah Siti Mariam pada hari ini, yang saya hormati Encik Syain serta barisan pentadbir SK Bandar Baru Selayang, seterusnya rakan-rakan guru dan yang dikasihi murid-murid SK Bandar Baru Selayang yang turut berada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kita peluang
untuk meneruskan lagi, dipinjamkan lagi nyawa kepada kita untuk meneruskan ibadah puasa pada tahun ini, insya-Allah. Dan kita pun telah memasuk kepada fasa yang ketiga puasa, yang mana kalau kita kata kalau orang nak bersalin tu tempoh inilah tempoh berjaga-jaga lah, berjaga-jaga, dan memang fasa terakhir lah. Jadi Nabi SAW pada 10 hari terakhir Ramadan ini, baginda melipat gandakan amalan. Dan kita tahu Rasulullah SAW ni memang dah confirm masuk syurga. Tetapi baginda nak tunjuk kepada umat baginda ni bahawasanya walaupun dia dah confirm masuk syurga sekalipun, dia kena usaha juga, kena banyakkan amalan juga supaya umatnya mengambil sunnah ibadah. Okay, baik. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, dikenali sebagai Sayyidul Syuhur, penghulu sekalian bulan. Juga dikenali sebagai Syahrul Ibadah, pesta bulan pesta ibadah. Syahrul Maghfirah, bulan maghfirah, bulan keampunan. Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan kerahmatan, dan sebagainya. Banyak lagi nama-nama untuk bulan Ramadan. Dan saya sebut sikitlah berkenaan dengan takrifan Ramadan. Ramadan ni berasal daripada perkataan Arab, iaitulah Ramidha. Ramidha, kata asal dia adalah Ramidha, bermaksud panas yang terik. Okay, kenapa dinamakan sebagai Ramadan? Dia ambil daripada Ramidha. Kenapa digambarkan bulan Ramadan tu sebagai satu bulan yang seolah-olah kita berada di tengah suasana yang panas, contohnya di padang pasir. Kerana apabila kita berada di padang pasir, tuan-puan, adik-adik semua, anak-anak semua, kita rasa sedikit sangat tak selesa dan terpaksa kita bermujahadah, keluar peluh, kan? Berada dalam kawasan panas, keluar peluh. Itu digambarkan seolah-olah kita menjaga keimanan kita di bulan Ramadan, menjaga nafsu makan supaya kita tak terbabas, kan? Menjaga kita punya nafsu amarah kita dan sebagainya. Sebab itu dinamakan Ramidha. Ramadan, Ramidha, Ramadan. Macam tu. Seolah-olah kita bermujahadah, kita berada di tempat yang panas, menjaga diri kita di tempat yang panas, struggle-nya kita, begitulah keadaan dia bila kita berada dalam bulan Ramadan ni. Kita menjaga pahala puasa kita, menjaga segala jawarih anggota kita, menjaga mulut kita, kerana kita sayangkan sangat kepada pahala puasa kita. Baik. Dan kita pula berada pada 10 malam yang terakhir. Ini dah 20 hari bulan. 20 hari bulan, 20 Ramadan. Dan kita telah pun berada pada 10 malam terakhir Ramadan, yang mana padanya ada satu malam yang sangat istimewa yang telah diabadikan di dalam surah Al-Qadr. Kita semua dah hafal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Pertama sekali kita tengok tafsiran. Apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadr? Para ulama membahagikan tafsiran malam Al-Qadr kepada 3 bahagian. Tiga maksud. Yang pertama, Al-Qadr, malam Al-Qadr bermaksud malam yang penuh dengan keistimewaan, kemuliaan dan keagungan. Kenapa dinamakan sebegitu? Sebabnya pada malam tu diturunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tafsiran yang kedua, Al-Qadr bermakna malam penentu nasib kita. Kita tahu kan, sebab itulah dalam rukun iman, kita kena beriman kepada qada dan qadar. Al-Qadr di sini bermaksud penentuan nasib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tafsiran Al-Qadr oleh para ulama membawa maksud sempit. Sempit. Kenapa mereka terjemahkan sebagai sempit? Dia kembali kepada surah Al-Qadr. Apa kata Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu telah turunnya para malaikat bersama-sama dengan
bersama-sama dengan Jibril. Tanazzal malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tak dengar Dengar tak? Hello? Okey, baik. Okey, Chun. Okey, diberi maksud akor bermakna sempit. Kenapa? Pada malam itu bumi menjadi sempit. Kenapa bumi jadi sempit? Sebab para malaikat, ribuan malaikat, bahkan puluhan ribu malaikat turun ke bumi. Dan kita tahu malaikat ni saiz dia sangat besar. Sehingga kan kalau malaikat Jibril, sayap dia ada banyak. Bahkan ada dalam riwayat mengatakan beribu-ribu sayap, sampai 1,000,000 sayap dia. Kan? Bila dia buka sayap dia tu, maka keadaan bumi kita akan tertutup dengan sayap dia. Nak ceritanya betapa besar je malaikat. Jadi pada malam tu, diturunkan malaikat beramai-ramai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bumi menjadi sempit. Sebab itulah terjemahkan Al-Qad di situ sebagai sempit. Dan kita pun tahu Rasulullah bila tibanya 10 akhir bulan Ramadan, baginda melipat gandakan amalan. Bukan setakat itu saja, baginda kejut dia punya anak isteri untuk beribadah bersama-sama kerana pada malam tersebut ada malam yang istimewa. Dan kita bersyukur kerana telah dihidupkan dalam keadaan Islam dan juga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Lailatul Qadar ni, adik-adik semua, tuan-puan, kerana Lailatul Qadar ni merupakan satu anugerah yang istimewa khusus untuk umat Muhammad sahaja. Umat Nabi-Nabi lain tak ada. Memang mereka tak pernah ada keistimewaan untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni hanya untuk umat Rasulullah sahaja, umat Nabi Muhammad. Sebab itulah ramai di kalangan Nabi dan Rasul, mereka minta dengan Allah nak jadi umat Muhammad. Tetapi Allah tak makbulkan permintaan. Cuma seorang saja Rasul yang Allah makbulkan. Agak-agak siapa? Rasul ni dia tak pernah mati, dia tak pernah meninggal, dia tak pernah wafat, dan dia tak pernah sakit. Dan sekarang ni pun dia masih hidup. Nabi Isa, bagus Arif. Nabi Isa alaihissalam, dia masih hidup sampai sekarang ni. Dan pada akhir nanti, baginda akan turun sama-sama pembenteras Dajjal dan bala tentera. Okey, dan Nabi Isa berpeluang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, kita tahu macam yang telah dinyatakan oleh pengerusi majlis tadi, nuzul maksudnya turun. Al-Quran, Al-Quran lah kitabullah, kata-kata kalamullah, kata-kata Allah. Tetapi dalam lafaz surah Al-Qadr, Allah sebut apa? Inna anzalna. Maksudnya kami telah turunkan. Dan dalam surah ni pun, kalau adik-adik dengan tuan-puan tengok pada skrin ni, Syahrul Ramadan allazi unzila, digunakan kalau dalam keadaan bahasa Arab bina majhul, unzila. Kenapa Allah menggunakan lafaz alif nun za lam? Unzila, anzalna, kerana Al-Quran pada 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan sekaligus daripada Allah, sehingga ke Baitul Izzah secara sekaligus. Kita tengok pada peringkat penurunan Al-Quran. Daripada Allah ke Baitul Izzah sekaligus. Betul kena anzala. Kataan anzala tu maksudnya ialah penurunkan sekaligus. Okey? Jadi anzalna, Allah kami telah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan ada ulama mengatakan pada 17 Ramadan. Itulah kita pegang sekarang ni. Dan ada ulama mengatakan selain pada tarikh itu. Banyak pendapat-pendapat lagi ya. Baik. Diturunkan 30 juzuk Al-Quran sekaligus
114 surah daripada Lauhul Mahfuz sehingga ke Baitul Izzah sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Yang tu sebab tu dia kata anzalnahu fi Lailatul Qadar, sebabnya sekaligus dia turun. Okey, baik. Apa beza anzalna dengan nazala? Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahulah. Anzalna sekaligus nazala bitadarruj, dengan secara peringkat-peringkat. Dan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat selama 23 tahun. Iaitulah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kenapa? Kerana ada banyak hikmah dia. Pertama sekali, Allah nak minta Rasulullah menyampaikan ayatul Quran kepada para sahabat. Dan Rasulullah ketika mana dia terima ayatul Quran ataupun wahyu daripada Jibril, maka dia akan sampaikan kepada sahabat. Bahkan ada di antara para sahabat diminta untuk menulis wahyu tersebut. Di antaranya ialah Khulafa Ar-Rashidin, juga beberapa orang sahabat yang lain lagi. Contohnya Zaid bin Thabit, kan? Mereka akan tulis. Dan pada masa itu mereka tak ada alat tulis macam kita, adik-adik semua. Dia ada hanya tulis pada daun-daun kayu, kulit-kulit kayu kering, pada kulit-kulit haiwan, kan? Dan benda tu disimpan. Okey, pada zaman Rasulullah dulu dia ada dua jenis. Satu Quran dan satu hadis. Rasulullah menyatakan hadis, Rasulullah menegah para sahabat untuk salin hadis tu. Sebab apa? Sebab takut tertukar antara hadis dengan Al-Quran. Yang perlu ditulis hanyalah ayatul Quran. Jadi mereka tulis pada batu-batu, daun-daun kering, pada kulit-kulit kering, kulit kayu dan sebagainya. Secara berperingkat. Al-Quran diturunkan daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah secara berperingkat 23 tahun berdasarkan kepada beberapa peristiwa yang tertentu. Dia ada sebab nuzul dia. Contoh dia, sebelum turunnya ayat pengharaman arak. Orang Arab masa tu dia banyak minum arak. Minum arak masa tu pengharaman arak tidak dikuatkuasakan lagi. Maka mereka minumlah arak. Sehinggalah bila mereka minum arak ni, maka berlakulah peristiwa-peristiwa yang tidak diingini. Ramai yang tersasar, sehingga kan ada nak solat pun tersasar. Maka Allah turunkan ayat pengharaman arak. Sebab apa? Sebab ramai yang tersasar. Ramai yang telah melakukan benda-benda yang tak elok. Jadi telah turunkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Diturunkan ayat untuk pengharaman arak. Dan Allah tegur pula dalam Al-Quran, dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dekati solat, janganlah kamu bersolat sekiranya kamu mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap. Dia kata masa tu barulah diharamkan minum arak, sebab berlaku peristiwa-peristiwa yang tak elok. Baik, seterusnya. Wahyu pertama diturunkan. Kita tahu Rasulullah ni dia suka menyendiri. Dia suka menyendiri di satu gua dinamakan sebagai Gua Hira. Jangan salah sangka ada dua nama tu, satu Hira, satu Sur. Gua Sur tu merupakan tempat persembunyian Rasulullah sebelum berhijrah, kan? Dan Gua Hira ni tempat dia berselindung daripada perkara-perkara yang tak elok. Rasulullah tak suka bercampur dengan mereka-mereka yang buruk akhlak dia, sehingga baginda bawa diri bersendirian di Gua Hira, sehinggalah datangnya wahyu pertama. Dan kita tahu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan minta Rasulullah baca, Iqra ya Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ana lastu biqari. Iqra ya Muhammad, ana lastu biqari. Iqra ya Muhammad, ana lastu biqari. 3 kali. Bacalah wahai Muhammad, aku tak tahu baca. Baca Muhammad, aku tak tahu baca. Baca Muhammad, aku tak tahu baca. Sehinggalah malaikat Jibril memeluk Rasulullah dan membaca 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Diturunkan 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Kenapa itu ayat pertama yang diturunkan? Bila kita tengok pada ayat ni,
Dia suruh Rasulullah tu membaca. Dan kita tahu Rasulullah itu ialah seorang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Diturunkan ayat begini. Kerana apa? Kerana Allah nak cerita pada kita semua bahawasanya ilmu itu sangat penting. Dan menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan untuk semua orang. Tak kira di mana saja kita berada, tak kira peringkat umur kita, tak kira lah kita ni jenis yang dah banyak ilmu ke, tapi proses pembelajaran itu berterusan. Kadang-kadang kita belajar daripada adik kita. Kadang-kadang kita belajar daripada mak kita. Kadang-kadang kita belajar daripada kakak kita, abang kita. Dan ayah-ayah, mak-mak ni kadang-kadang kita belajar daripada anak kita. Macam Ustaz sendiri pun pernah belajar daripada anak Ustaz. Beberapa perkara. Okey? Baik. Oh, tengah borak anak-anak ni. Okey, bagi fokus dulu Saya kena babak lah. Okey, baik. Sekarang ni saya nak cerita bagaimana cara Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Kita dah tahu dah secara berperingkat 23 tahun. Tetapi bagaimana cara dia? Pertama sekali, Al-Quran diturunkan terus ke hati baginda Rasulullah. Jibril memasukkan ke dalam hati baginda dalam keadaan baginda tidak melihat apa-apa. Hanya baginda merasa bahawasanya wahyu itu berada dalam hatinya. Itu cara pertama. Jibril terus memasukkan wahyu itu ke dalam hati Rasulullah. Cara yang kedua, melalui pengucapan. Yang mana Jibril datang kepada Rasulullah dan memperlihatkan dirinya sebagai seorang lelaki dan diajar Rasulullah untuk membaca ayat-ayat tertentu. Okay? Yang ketiga, melalui bunyi. Bunyi yang kuat. Bahkan ada ulama mengatakan bunyi itu seolah-olah bunyi macam loceng, kuat. Okay? Dan selalunya ini merupakan keadaan yang sangat getir, sangat tak ditakuti oleh baginda. Dan kebanyakan ayat-ayat yang diturunkan secara bunyi ini, ayat-ayat yang berkisarkan tentang hukum hakam lah, penegahan dan sebagainya. Baik, dan cara yang keempat ialah datangnya Jibril. Jibril memperlihatkan dirinya yang sebenar. Dan kita tahu Jibril ni sangat besar. Jibril ni sangat besar. Para malaikat ni sangat besar. Okay, baik. Kemudian, macam saya cerita tadi, semasa Rasulullah terima saja wahyu, dia panggil para sahabat, dia baca, kemudian sahabat akan tulis. Okay. Kemudian pada zaman setelah Rasulullah wafat, dilantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Apa yang berlaku adik semua, tuan-puan semua, semasa pemerintahan Abu Bakar berlakunya satu peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Yamamah, iaitulah peperangan untuk memerangi mereka-mereka yang telah murtad. Dan pada masa peperangan tu ramai di kalangan para hufaz telah syahid. Maka ini menggusarkan keadaan. Kemudian Abu Bakar telah mengumpulkan para sahabat dan mengarahkan semua sahabat untuk mengumpul segala apa yang ditulis pada kayu, pada batu, pada daun-daun kering dan sebagainya, dikumpulkan setempat. Okey? Kemudian dikumpulkan setempat, dikumpulkan semua yang ditulis itu. Abu Bakar telah meletakkan apa yang dikumpulkan itu daripada Al-Quran di rumah Sayyidatina Hafsah. Kemudian dia berada di situ sangat lama sehinggalah tibanya proses penulisan, iaitu pada zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman. Maka berlakulah proses penulisan, dan proses penulisan itu sentiasa berlaku sehinggalah kita dapat baca Al-Quran sebagaimana yang ada depan kita sekarang ni. Dulu Al-Quran ditulis tanpa baris, tanpa titik dan sebagainya. Kalau tengok penulisan asal tu, kalau adik-adik ataupun tuan-puan pernah pergi ke Muzium Kesenian Islam, dia ada pameran kat sana kan. Dia tunjuk Al-Quran yang versi asal. Memang kita tak boleh nak baca. Sebab yang ada hanyalah tulisan saja, tak ada titik, tak ada baris. Memang tak boleh nak baca lah. Tapi sentiasa diberi penambahbaikan sehinggalah kita dapat baca sekarang ni, iaitu Al-Quran yang dinamakan Resam Osmani. Okey, baik. Dan kita tahu Al-Quran itu merupakan satu mukjizat agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang paling besar sekali ialah Al-Quran. Dan yang kedua ialah Isra wal Mi'raj.
Okey, itu antara dua mukjizat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah baginda Rasulullah sangat sayang kepada mereka yang betul-betul bermuamalah, bersahabat, betul-betul qarib, berkawan dengan Al-Quran. Sehingga dikatakan pada suatu masa selepas berlakunya peperangan Uhud, maka ada beberapa para sahabat telah syahid dalam peperangan Uhud, dan Rasulullah telah mengumpulkan jenazah para syuhada itu. Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata apa? Siapakah di antara mereka ni yang paling banyak hafazan Al-Qurannya? Maka para sahabat telah tunjuk kepada seorang sahabat yang telah syahid ni. Maka Rasulullah telah ambil sahabat yang syahid tu dan telah kebumikan dia dulu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, seterusnya macam tu. Mana kata Rasulullah sangat suka, sangat sayang kepada orang yang menghafal Al-Quran. Sehingga kan nak kebumikan tu pun dia utamakan yang hafal Al-Quran banyak. Okay? Baik, kemudian kita tengok seterusnya, apakah kandungan Al-Quran? Yang pertama sekali, adik semua, tuan-puan, apa yang ada di dalam Al-Quran ialah akidah. Perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Dan ayat yang simple yang selalu kita baca dalam solat, okay? Tetapi nilai dia sangat besar, iaitulah surah Al-Ikhlas. Kerana ia menceritakan tentang akidah kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawasanya Allah itu satu. Okay? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu nak cerita tentang akidah kita, kena percaya bahawasanya Allah itu esa. Wahdaniyah. Okay? Contoh dia. Yang kedua, tentang akhlak. Segala perlakuan baik telah diceritakan secara detail di dalam Al-Quran. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah ketika mana para sahabat tanya, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Apa jawab Sayyidatina Aisyah? Dengan ringkas dia jawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Maksudnya apa adik semua, tuan-puan? Segala apa yang ada dalam Al-Quran tu telah diikuti oleh Rasulullah, telah dibuat oleh Rasulullah. Dan komplit. Sekarang ni, bila kita baca Al-Quran, banyak. Contohnya ayat-ayat macam membuat baik kepada ibu bapa, kan? Bercerita tentang akhlak. Banyak ayat-ayat bercerita tentang akhlak. Cuma kadang-kadang kita baca, kita tak faham. Sebab itulah kita perlu kepada Al-Quran yang ada terjemah. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga ialah ibadah. Terutamanya ibadah-ibadah wajib yang perlu kita tunaikan, terutamanya rukun Islam yang wajib kita tunaikan, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Okey, semuanya diceritakan secara detail di dalam Al-Quran. Dan juga hukum-hukum dikenali sebagai hukum hudud, hukum had, pada panggil hukum had ada, hukum hudud pun ada. Komplit dalam tu. Okey? Peringatan, semua ada dalam tu, pengingatan tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang bakal berlaku, syurga, neraka, semuanya ada dalam tu. Okey? Kemudian sejarah ataupun kisah. Kalau kita baca Al-Quran, banyak sejarah-sejarah yang silam. Kita boleh baca contohnya kisah Luqman Al-Hakim. Contohnya kisah Ashabul Kahfi. Contohnya kisah Sayyidina Musa, Nabi Musa. Kan? Kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail dan sebagainya. Banyak kisah-kisah sejarah. Sekarang ni, apa yang perlu kita lakukan selain daripada kita membaca Al-Quran, kita perlu membaca juga maksud ayat-ayat Al-Quran. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, membaca maksud ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita kena baca tafsir ayat Al-Quran. Dia berbeza maksud lain, tafsir lain. Dia ada tiga benda. Pertama sekali baca Quran, baca maksud, baca tafsir. Okey, dan yang peringkat tertinggi sekali kita tadabbur. Tadabbur ni kita menghayati dengan penuh khusyuk lah. Okey, 4 benda ni. Bila kita dapat 4 benda ni, insya-Allah lah kita akan selamat dunia akhirat dan kita akan faham. Sebab apa? Ayat-ayat Al-Quran dia diturunkan dalam keadaan bahasanya sangat tinggi, ilmu balaghahnya sangat tinggi, ilmu bayannya sangat tinggi. Ada tashbih, ada majaz. Kalau orang belajar bahasa Arab, tahulah istilah-istilah tu. Jadi, kalau kita baca sekadar baca dan kita baca maksud dia tanpa ditafsir,
kita mungkin tak faham. Contoh satu Ustaz bagi. Dia kata apa? Dalam Al-Quran disebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Kalau kita terjemah satu persatu, yadun maksud dia apa? Tangan. Allah, Allah lah. Fawqa di atas. Aydihim, tangan-tangan mereka. Jadi kita akan terjemah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu terjemah harfiah, terjemah seketul-seketul. Tanpa kita mentafsir maksud dia yang asal. Jadi kalau kita tak belajar ilmu tafsir, kita tak jumpa dengan cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustazah yang boleh mentafsir ayat ni, kita takkan faham. Dan kita akan confuse. Confuse sebab apa? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah ada tangan ke? Sedangkan salah satu daripada sifat Allah ialah mukhalafathu lil hawadis. Allah itu tak sama sifat dia dengan benda-benda yang baru, dengan makhluk. Mustahil untuk Allah ada tangan. Betul tak? Jadi kita akan confuse. Sebab apa? Sebab kita terjemah secara harfiah, secara seketul-seketul. Kita tak baca tafsir dia. Dan bila kita baca tafsir dia, kita baca huraian dia, rupa-rupanya yadullah tu maksudnya ialah kekuasaan Allah, kudratullah. Kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka. Itu sebenarnya maksud dia. Sebab itulah adik-adik, tuan-puan semua, kita kena perlu menghadap guru untuk belajar Al-Quran. Terutamanya dari segi bacaan. Mungkin kita boleh belajar daripada YouTube. Kita tengok video-video YouTube kan. Contohnya kita nak belajar tentang bacaan gharibah, bacaan gharib, bacaan ada tashil, bacaan ada saktah, bacaan ada intiqal sakinain. Kan? Mungkin kita boleh ikut dalam YouTube. Tetapi bila kita baca, kita tak tahu sama ada bacaan kita tu betul ataupun tidak. Bila kita baca depan video YouTube, video tu tak akan dapat betulkan kita punya bacaan. Yang penting kena menghadap guru. Belajar Al-Quran wajib menghadap guru ataupun ustaz-ustazah. Apa beza Quran maksud tafsir tadabbur? Maksud ni kita baca terjemah satu persatu macam Ustaz cerita tadi kan. Tafsir ni huraian dia. Tadabbur tu kita mendalam lagi huraian dia. Kalau contohnya surah Al-Fatihah kan. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tu kita baca, kita boleh terjemah satu persatu. Bila kita tafsir, dia lagi luas, lagi besar. Dan bila kita tadabbur, dia lagi mendalam maksud dia. Kadang-kadang surah Al-Fatihah ni kalau orang yang betul-betul bertadabbur, sangat panjang huraian dia. Okay? Jadi nak belajar Quran perlu menghadap guru. Kita tak boleh belajar sendirian. Okay? Baik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik antara kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Belajar Al-Quran dan mengajarnya. Dia dapat dua pahala. Satu pahala mengajar, satu pahala belajar dan satu pahala mengajar. Okey. Sekarang ni apa yang berlaku? Ramai di kalangan kita yang terasa rendah diri. Bila kita tak dapat baca Al-Quran dengan lancar, kita akan rasa rendah diri. Sebenarnya, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mahir membaca Al-Quran akan berada bersama dengan para malaikat. Manakala orang yang membaca secara tersekat-sekat kerana ada kesukaran untuk membacanya, dia akan mendapat dua pahala. Rupa-rupanya orang yang baca tersekat-sekat tu, Allah bagi dua pahala kat dia. Pahala dia usaha untuk belajar Al-Quran tu, pahala membaca Quran. Dia dapat dua pahala. Jadi kita jangan malu. Kadang-kadang Al-Quran ni kita boleh belajar dengan orang yang usianya lebih muda daripada kita. Contoh dia, anak kita belajar Al-Quran di rumah, di sekolah, dan bacaannya sangat lancar. Tetapi kita ni sebab kita dah lama tinggal Quran mungkin, kita baca tersekat-sekat. Kita boleh belajar dengan anak kita. Yang penting sekali kita kena turunkan kita punya ego kita sebagai ayah dan juga sebagai mak. Okay? Kerana Al-Quran ni anugerah. Kadang-kadang budak usia 5 tahun dah fasih bacaan Al-Quran dia. Sebab Allah telah bagi anugerah kepadanya. Dah fasih hafazan dia. Sebab Allah bagi anugerah kepadanya. Jadi kita yang dah tua ni, kan? Kita yang dah berusia ni, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Kerana tujuan kita hidup ni lah menghala ke syurga. Jadi kena usaha lebih sikit lah. Okay, tuan-puan Baik. Sekarang ni saya nak cerita tentang adab-adab membaca Al-Quran
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang ditulis oleh beliau, At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, iaitulah adab-adab membawa dan membaca Al-Quran. Sangat panjang huraian dia dalam kitab tu, dan alhamdulillah lah musim PKP ni saya baru khatam kitab tu. Satu kitab dalam tulisan Arab lah saya baru khatam kitab tu. Sebelum ni beli dah lama dah tapi tak dibaca. Tapi alhamdulillah masa PKP ni dapat kita habiskanlah kitab tu. Okey, baik. Yang pertama sekali, apa kata Imam Nawawi? Sebelum kita membaca Al-Quran, alangkah baiknya kalau kita bersiwak terlebih dahulu. Apa maksud bersiwak? Bersiwak ni maksudnya berus gigi. Kalau orang dulu dia tak ada berus gigi, dia gunakan kayu siwak tu kan. Kayu siwak. Okey? Sangat bagus, sangat baik kita bersiwak sebelum kita membaca Al-Quran. Okey. Dan semasa kita bersiwak tu, dia ada bacaan dia. Okey. Bacaannya ialah Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Lagi sekali Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkatilah kepadaku, wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Okey? Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Masa kita gosok gigi tu, bersugi, bersiwak kan. Okey? Dan kita akan dapat pahala sunnah lah kat situ. Okey? Seterusnya, baca Al-Quran dalam keadaan suci. Keadaan suci ni maksudnya kita bebas daripada hadas. Okey? Dan juga kalau orang perempuan pula bebas daripada haid. Ada juga pendapat mengatakan mereka yang berhadas itu boleh membaca Quran. Tapi ada pula yang mengatakan haram membaca Al-Quran. Terutamanya orang yang berjunub dan datang haid, itu haram untuk mereka baca Al-Quran. Kalau dia berhadas kecil, harus boleh baca Al-Quran. Okey? Tapi kalau dia berjunub ataupun haid, haram untuk dia baca Al-Quran. Baik, seterusnya, membaca di tempat yang bersih. Membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Apa maksud tempat yang bersih ni? Tempat yang sesuai, yang memang tak ada, contohnya dalam bilik akhir, dalam tandas. Ada orang dia baca Al-Quran dalam tandas. Okey? Apa hukum dia? Ada mengatakan baca Al-Quran di dalam bilik mandi itu makruh. Okey? Dan ada juga mengatakan dilarang untuk kita membaca Al-Quran di dalam tandas kerana menghormati ayatul Quran, ayat suci Al-Quran. Okey? Jadi kita perlu baca Al-Quran di tempat yang bersih. Elakkan daripada tempat-tempat macam dalam tandas dan bilik air dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian, sunat untuk kita menghadap kiblat. Kita baca Al-Quran dalam keadaan kita menghadap kiblat. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul majalisi mastuqbila fihi al-qiblah. Khairul majalisi mastuqbila bihi al-qiblah. Sebaik-baik majlis itu ialah majlis yang menghadap kiblat. Maksudnya, untuk baca Quran nak dapat pahala yang lebih lagi, maka kita perlu menghadap kiblat. Okey, seterusnya. Bermula dengan isti'azah dan juga bismillah. Apa maksud isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apa maksud basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ianya bersesuaian dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka sebelum kita memulakan sesuatu bacaan ayatul Quran, maka mulakanlah dengan isti'azah. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, baca dengan khusyuk. Sebab tu adik-adik semua, tuan-puan, bila kita tengok orang baca Quran dengan khusyuk, dia boleh mengalirkan air mata dia. Pertamanya, sebab dia menghayati ayatul Quran. Sebab tu saya sarankan tuan-puan, adik-adik semua memiliki satu naskah Al-Quran yang dia terjemah perkata.
Al-Quran macam tu memang sangat bagus sebab walaupun kita tak faham bahasa Arab, kita boleh baca terjemahan di bawah tu, paling kurang pun kita dapat tahu ayat tu berkenaan dengan apa-apa. Okay, so benda-benda macam tu lah dapat mendatangkan satu perasaan khusyuk kepada kita. Dan kemudian mentadabbur ayat. Mentadabbur ni maksudnya kita menghayati ayat-ayat tu, kita baca dan menghayati ayat-ayat tu dengan penuh khusyuk. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidakkah mereka menghayati ataupun mendalami ayatul Quran. Tadabbur ni peringkat yang tinggi. Peringkat yang memang kita, kalau ilmu kita sikit, kita tak boleh nak buat peringkat tu. Kita kena mengadap orang yang banyak ilmu Quran dia. Okay? Dan mereka faham tentang sebabul nuzul Quran, tentang sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat Quran. Kenapa di ayat itu sebegitu, contohnya ayat penegahan, ayat suruhan, kenapa dibuat sebegitu. So kita kena menghadap guru untuk tadabbur. Kita tak boleh nak buat sesuka hati kita. Okay? Tak boleh nak terjemah secara sesuka hati kita. Baik, seterusnya menjaga makhraj dan tajwid. Ini penting Sebab apa tuan-tuan dan adik semua? Bila kita tak menjaga makhraj, bahasa Arab ni dah pelik tau. Tersilap sikit saja bacaan dia, makhraj dia, sebutan dia, maka maksudnya akan lain. Maksudnya akan lain. Okay? Jadi kita kena betulkan makhraj kita. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jangan ahad. Contoh dia. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ruha tu. Makhraj ha. Makhraj huruf dha. Dha. Kan? Yang paling susah sekali huruf dha lah. Sebab itulah bahasa Arab ni digelar sebagai lughatul dad. Lughatul dad. Dad, huruf dad tu dia panggil bahasa dad. Kenapa? Kerana bahasa Arab ni sajalah yang ada huruf dad. Bahasa lain tak ada. Dan sebutan huruf dad itu yang paling tepat ialah bacaan Rasulullah lah. Yang paling tepat. Yang kedua tepat tu Abu Bakar. Kan? Contohnya yang ayat last surah Al-Baqarah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebutan huruf dad tu dia kena sebelah sini atau sebelah sini. Itu kena menghadap guru lah. Macam nak sebut dad dengan betul Walau dia kena sengitkan sikit mulut dia. Kalau kita belajar dengan guru memang dia tunjuk betul-betul ada depan kita kan. Dan tajwid. Tajwid ni pun kena jaga juga. Panjang pendek dia, tepat dengungnya kat mana, tepat nyatanya kat mana, tepat izharnya kat mana. Okay, seterusnya membaca dengan tartil. Tartil ni maksud apa? Bacaan yang sederhana, jangan cepat sangat dan jangan lambat sangat. Okay? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih kurang macam itulah bacaan tartil. Jangan pula Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cepat sangat. Okay? Bahkan ada satu kisah dua orang sahabat dia solat. Sahabat ni bukan calang-calang mereka baca surah Al-Baqarah. Satu surah Al-Baqarah, satu surah Al-Imran. Dia baca seorang tu dia baca surah Al-Baqarah saja. Seorang tu dia baca surah Al-Baqarah dan Imran. Mereka solat sekali. Tetapi mereka siap sama-sama. Dua sahabat ni sama-sama siap. Siapa yang paling disukai oleh Rasulullah? Mereka yang baca surah Al-Baqarah satu tu je. Sebab dia baca secara tartil, secara sederhana, tak cepat. Sedangkan yang baca Al-Baqarah dengan Imran tadi tu dia baca cepat. Maka Rasulullah kata, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan Allah pun sebut dalam Al-Quran, dia kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Okay? Allah kata dalam Quran, bacalah Al-Quran secara tartil, secara sederhana, jangan cepat, jangan lambat. Dan semasa kita mendengar orang membaca Al-Quran, kita tidak dibenarkan untuk bercakap ataupun membuat bising dan juga membuat ulasan. Contohnya kita dengar orang baca Quran, kita dengar, tak sedap lah suara dia ni, sumbang lah suara dia ni, apalah baca macam tu kan, tak jaga makhraj lah apa semua tu kan. Kita ditegah. Kita ditegah untuk memberi komen ketika orang membaca Al-Quran. Okay? Tapi kalau kita nak tegur boleh. Tegur secara hikmah. Okay? Dan membaca mengikut urutan mushaf. Contohnya sekarang ni disusun cantik Al-Quran. Dan setiap susunan ayat Quran itu ditentukan oleh Rasulullah SAW berpandukan apa yang
disetujui oleh Jibril. Okey? Ayat Quran ni, kalau adik-adik semua nak tahu, dia turunkan kepada Rasulullah ni berkecamuk ayat dia. Dia tak susun dengan elok. Dia bukan kata dia turunkan Al-Fatihah mula-mula, kemudian disurunkan Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, segala bukan. Dia tak ikut susunan mushaf, tapi diturunkan secara berkecamuk, mengikut keadaan. Okey? Yang menyusun Al-Quran itu ialah Rasulullah. Bila dah cantik semua ada, Rasulullah susun ayat Quran tu mengikut surah tertentu, berpandukan apa yang baginda dapat daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Baik. Membaca mengikut urutan mushaf. Kata Imam Nawawi, kita perlu membaca mengikut urutan mushaf. Maksudnya apa? Kita kena mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, ikut apa yang ada dalam Quran lah. Kita tak boleh nak tebuk. Baca juzuk pertama, kemudian baca juzuk kelima pula, kemudian juzuk ketiga, tak boleh macam tu. Okey, seelok-eloknya kita baca mengikut mushaf. Bahkan ada dulu para sahabat, dia baca dalam solat dia baca surah An-Nas. Rakaat pertama dia baca surah An-Nas. Masuk rakaat kedua, dia kena baca surah Al-Baqarah. Sebab apa? Sebab An-Nas tu dah surah terakhir kan. So dia kena rotate balik masuk ke surah Al-Baqarah. Itu mereka sangat menghormati susunan mushaf Al-Quran. Okey, baik. Kemudian membaca dengan suara yang cantik. Apa maksud suara cantik? Suara yang merdu. Habis tu kalau suara saya tak merdu macam mana Ustaz? Dia bukan maksud merdu tu suara macam Siti Nurhaliza, tapi kita cantikkan, kita tajmilkan bacaan Al-Quran kita, kerana itu sangat disukai oleh Rasulullah. Rasulullah sangat suka mereka yang mencantikkan bacaan di dalam Al-Quran. Contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kita baca biasa. Biasa je kita baca. Sekarang ni kita belajar untuk mencantikkan lagi suara. Okey? Kerana Rasulullah kata, cantikkanlah bacaan Al-Quran kamu. Cantikkanlah suara kamu ketika kamu membacakan Al-Quran. Kita bacalah cantik sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ila akhir ayat. Cantikkan sikit bacaan kita, lengguk kita, lagu kita tu. Dan seterusnya, membaca secara berjemaah. So, bagaimana kita buat ketika kita bertadarus lah. Okay? Bertadarus, kita baca secara berjemaah, ataupun kita membaca surah Yasin beramai-ramai tu. Okay? Okay, tujuan dia bila kita bertadarus ni, kita boleh tengok di manakah kelemahan kita semasa kita membaca Al-Quran. Dan kawan-kawan kita boleh baiki bacaan kita. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua para guru, juga kepada murid-murid SK Bandar Baru Selayang, kerana ada yang telah berjaya menghabiskan bacaan Al-Quran yang telah kita amanahkan. Satu kumpulan 3 juzuk, dan ada yang 4 juzuk, ada yang 2 juzuk. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada mereka yang belum lagi menghabiskan bacaan tu. Masih lagi ada masa, masih lagi ada masa untuk kita habiskan, kerana kita ada program khatam Al-Quran pada 19 hari bulan nanti, insyaAllah. Baik, dan akhir sekali, dah 11 suku dah. Akhir sekali kita nak tengok apakah kelebihan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Adik-adik semua, kawan-kawan, pertama sekali, Al-Quran tu akan datang kepada kita di hari akhirat nanti sebagai syafaat, pertolongan kita di hari akhirat. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana ianya akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk tuan dia. Siapa tuan dia? Mereka yang hidup bersama Al-Quran. Mereka yang semasa hayatnya di dunia, hidupnya sentiasa dengan Al-Quran. Mulutnya tak pernah lekang daripada bacaan Al-Quran. Dan kita telah tengok banyak bukti-bukti dah yang Allah nak tunjuk kepada kita. Mereka yang hafal Al-Quran, jasadnya memang tak akan dimakan oleh bumi. Dimasukkan ke dalam liang lahat, dalam kubur, beberapa ketiga digali balik kerana nak tukar kubur contohnya kan. Kita tengok dalam YouTube itu, nak tukar tanah perkuburan, tengok jasadnya sangat sempurna seolah-olah mereka baru saja meninggal dunia. Allah jaga manusia ataupun makhluk ataupun kita yang suka menghafal Al-Quran, sehingga kan jasad tu pun Allah jaga cantik. Jadi kita usahalah sedaya yang mungkin
untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat qarib kita di dunia. Kemudian yang kedua, akan mendapat ketenangan. Al-Quran ni adik-adik semua, kawan-kawan, dia bukan setakat kita baca mendapat ketenangan, bahkan ianya menjadi syifa kepada kita, menjadi penawar segala jenis penyakit. Kalau kita tengok ayatul Quran tu, banyak ayat-ayat syifa yang tertentu yang kita boleh amalkan ketika mana kita sakit. Dan insya-Allah ayat-ayat tu bila dibaca dengan penuh yakin, penuh berharap kepada Allah, maka Allah akan makbulkan segala apa yang kita minta daripada Allah. Terutamanya untuk menyembuhkan segala jenis penyakit kita lah. Okey? Baik, kemudian yang ketiga, satu huruf bersamaan 10 ganjaran pahala. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi 10 amsalihha. La aqul alif lam mim hurfun walakin alif hurfun lam hurfun mim hurfun. Hadis ni sangat famous lah. Okey? Apa kata Rasulullah? Sesiapa sahaja yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka Allah akan bagi dia satu kebaikan. Dan satu kebaikan tu bersamaan 10 ganjaran pahala. Maksudnya apa? Apa lagi Rasulullah sambung? La aqul, aku tidak mengatakan alif lam mim hurfun. Aku tak katakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pada perkataan alif lam mim tu kita dah dapat 30 ganjaran pahala. Sangat besar pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang baca Al-Quran. Itu untuk bulan biasa dah adik semua. Kalau untuk bulan Ramadan, digandakan lagi pahala kita bagi mereka yang suka membaca Al-Quran. Baik. Rumah pembaca akan diserami cahaya. Disirami cahaya di sini bukan bermaksud rumah kita tu cerah sebegini, tetapi ada nur, ada macam ada aura. Ada aura, rumah dia tu macam ada aura. Bila kita masuk kita tengok, wah sejuknya rumah ni walaupun rumah tu tak ada aircon. Itu kelebihan rumah yang sentiasa dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Bahkan rumah-rumah yang macam ni lah yang syaitan tak suka. Kan? Apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru min baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Ini antara pesan Rasulullah. Dia kata apa? Jangan jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Apa maksud kubur? Kubur tu maksudnya tak hidup. Memang rumah kita tidak dihidupkan dengan bacaan Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan bertempiaran lari daripada rumah yang dihidupkan dengan surah Al-Baqarah. Syaitan sangat takut surah Al-Baqarah. Jadi kepada sesiapa saja yang baru nak masuk rumah baru, lazimilah dengan bacaan surah Al-Baqarah. Kalau agak-agak kita tak mampu nak baca, bolehlah buka MP3 lama sikit kan. Tapi seelok-eloknya kita baca sendirilah surah Al-Baqarah, kerana syaitan sangat tak suka dengan bacaan surah Al-Baqarah. Sekolah kita pun dah lama kita tak pergi kan. Lepas ni kita kena baca surah Al-Baqarah lah, sebab selalunya bangunan yang tidak ada penghuni ni adalah benda-benda yang menumpang. Jadi buka sekolah nanti kita baca surah Al-Baqarah beramai-ramai. Boleh insya-Allah. Okay, baik, seterusnya dilindungi daripada godaan syaitan. Godaan syaitan ni sangat banyak talbis iblis ni sangat banyak. Kadang-kadang syaitan dia masukkan sifat riak dalam diri kita, sifat suka cari salah orang, sifat yang orang kata kita je betul, orang lain salah. Itu antara tipu daya syaitan lah. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, maka Allah selamatkan kita daripada tablis iblis. Okey, pahala membaca ni tidak akan putus selamanya. Membaca Al-Quran ni, mengajar Al-Quran ni seolah-olah kita buat MLM, multi-level marketing. Kita ajar seorang, kemudian seorang tu ajar seorang lagi, kemudian jadi 4, 5, 6, 7, 8, 10 selama-lamanya. Itulah kelebihan dia guru-guru Al-Quran Walaupun guru Al-Quran tu hanya ajar abata, tetapi dengan abata itulah membuatkan murid-murid mereka lancar baca Al-Quran, dan murid-murid mereka mengajar orang lain pula, maka pahalanya akan berterusan sehingga bila-bila. Okey? Jadi cubalah sedaya upaya yang terbaik untuk kita sama-sama mengimarahkan Al-Quran, terutamanya di rumah masing-masing lah, seperti dengan PKP ni kan. Kita tak ada apa nak buat kat rumah, jadi kita ajak anak-anak kita, isteri kita sama-sama untuk menghidupkan rumah kita dengan bacaan ayat suci, ayat-ayat suci Al-Quran. Okay, dan last kali
syurga akan merindui 4 golongan manusia. Golongan pertama ialah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Sentiasa hidup mereka mengamalkan Al-Quran. Bukan setakat mengamalkan Al-Quran, bahkan ada di kalangan mereka yang mentadabbur Al-Quran, membaca tafsiran Al-Quran. Itu lagi bagus lah. Okay? Yang kedua, mereka yang memberi makan kepada orang yang lapar. Mereka yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian mereka yang menjaga mulut. Menjaga mulut kat sini maksudnya menjaga tutur kata. Bukan setakat menjaga mulut yang hakiki, tapi tangan kita. Okay? Sekarang ni kita, zaman IT ni orang jangan bercakap lah. Yang bercakapnya tangan. Okay? Yang bercakapnya tangan. Jabatan netizen kan. Jabatan netizen ni dia suka komen yang pelik-pelik. Jadi jaga mulut, jaga tangan kita. Kerana apa? Segala apanya akan dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Yasin. Kita selalu baca surah Yasin kan? Tapi kita faham tak apa isi kandungan surah Yasin? Antaranya ayat dia apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sebut dalam surah Yasin, hari yang mana telah dipatrikan mulut mereka, dipatrikan, digamkan. Mereka tak boleh nak bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tapi yang bercakapnya adalah tangan-tangan mereka. Wahai Allah, aku menjadi saksi kat dunia ni, Tuan aku ni gunakan aku ke arah benda kebaikan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka pun menjadi saksi di atas apa yang mereka buat semasa hayat mereka di dunia. Hati-hati tuan-puan Kita ke akhirat mulut kita kena gam, tak boleh nak bercakap, tapi al-jawarih, anggota badan kita yang bercakap. Jadi kat dunia ni jagalah mulut, jagalah tangan daripada meninggalkan komen-komen ataupun mengumpat menggunakan jari. Okay? Dan last sekali adalah mereka yang berpuasa. Syurga sangat merindui 4 golongan ini, dan semoga kita akan menjadi keempat-empat golongan yang dicintai, dirindui oleh syurga insya-Allah. Dan sampai situ saja perkongsian saya pada hari ini. Nasihat Pak Haji, kalau bosan-bosan, bacalah Al-Quran. Okey, sampai situ saja perkongsian saja selama sejam lebih dengan kawan-kawan semua, sahabat-sahabat guru, anak-anak SK Bandar Baru Selayang. Bahkan kalau tak silap saya, ada juga daripada luar. Ada juga daripada luar. Cikgu Farah pun ada, ex-guru kita. Kawan-kawan daripada sekolah lain pun ada kat sini. Selamat datang kepada semua. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua di atas penyertaan pada hari ini, dan saya doakan yang terbaik kepada kita semua insya-Allah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik kepada kita, kerana kita rasanya tahun ini banyak amalan kita buat kan insya-Allah, kerana kita ber-PKPB kan. Dan segala apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Semoga Allah rezekikan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadr insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih di atas penjelasan dan pencerahan juga perkongsian yang jelas berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Begitu juga terima kasih di atas tips-tips yang diberikan sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga kita semua yang berada di sini dapat mengamalkan segala yang telah disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi. Saya doakan semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memahami segala perkara yang diajar oleh Rasulullah SAW dengan berpandukan Al-Quran. Kerana padanya sangat berkait rapat dengan syariat yang perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita
kita harian semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Pihak panitia agama Islam Ada dan makan-makan juga tak? bahasa Arab. Makan-makan selepas maghrib. Selalu kan lepas ceramah ada makan-makan kan? Okey Ustaz, saya pihak panitia agama Islam dan bahasa Arab mengucapkan atau mengungkapkan jutaan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Semoga kita sama-sama beroleh keberkatan daripadanya, insya-Allah. Marilah kita sama-sama akhiri majlis kita pada hari ini dengan membaca doa ini. Saya mohon yang berada di sini untuk sama-sama menadah tangan dan mengaminkannya dalam hati. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan membaca Al-Quran. Amin. Hiaslah akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Amin. Baguskanlah amalan kami dengan berzikir serta bertadarus Al-Quran. Amin. Selamatkanlah kami dari api neraka kerana kemuliaan Al-Quran. Dan Amin. masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya dengan rendah dirinya memohon ribuan kemaafan. Ya, andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarkan majlis. Ya, saya doakan semua yang berada di sini, okey, untuk sama-sama kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Okey, sama-sama kita memburu, okey, bekerja dan bekerja keras dan lipat gandakan amalan di 10 malam terakhir bermula malam ini. Okey, saya doakan kita sama-sama ikhlaskan diri untuk beribadat. Okey, sekian saja dari saya. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lain SPL KPM ada dibagi kat situ pada kawan-kawan SK Bandar Baru Selayang boleh isilah untuk kehadiran kita pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Ada apa tu? Jam 12 TV Hijrah. Ada apa? Apa tu? Nak sambung tadarus ke? Sambung tadarus. Baru 30 orang mendaftar ni. Siapa yang bermasalah bagi ni je, bagi nombor IC, nanti kita isi semula. Lain memang agak bermasalah Oh, yalah. Tak boleh masuk. Siapa yang tak dapat masuk sila bagi nombor IC lah. Ya. Nanti PM Ustazah Naziah Okay, Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya dalam